Selamat uh, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allumat ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa tanfa wa intifa wa ifadatul istifad. Wahai soal tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dinatil khair bibtiwa'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi insyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah. So, hari ini kita akan sama-sama telaah tajuk agama Kristian. Agama Kristian. Seminggu lepas Yahudi, minggu ini Kristian. So untuk agama Yahudi dan Kristian ada ujian pada hari ini pada pukul 11.30 nanti, ujian online. So, pastikan anda telah pun mengisi kehadiran anda pada pagi ini, attendance anda. Kemudian pastikan pada pukul 11.30 nanti anda ada ujian test yang ke-5. 5, dah 50 markah dah untuk anda bawa ke final dalam exam ini. Dan exam itu kita buat dalam bentuk ujian ni lah, apa ni, assignment anda buat tu, 20 markah untuk individu dan 20 markah untuk markah kumpulan. Maka insya-Allah taala 40 markah, 60 markah daripada kuis. Jadi semuanya tak ada masalah lah. 100 markah. Dan pada 3 hari bulan 3 ada hari terakhir saya kena hantar markah. Bermakna 2 minggu sebelum tu dah settle lah semua. Mana assignment individu dengan assignment kumpulan. Kemudian kita akan meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini tentang menelusuri tentang agama Kristian. Kalau agama Yahudi ni kita banyak sejarah. Sebab dia tak ada masalah dari sudut akidah dia. Yang problemnya lah akhlak mereka. Tapi Kristian ni mungkin jadi panjang sebab dia banyak perkara yang kritikal yang kita kena faham. Dan agama Kristian ni pula adalah agama missionary. Dia tak macam agama Yahudi. Agama Yahudi dihaskan untuk orang Israel. Tapi Kristian ni dia untuk semua. Satu dunia. Bila dia satu dunia, bermakna dia adalah agama missionary atau gerakan. So, aktiviti mengkristiankan orang ni adalah sebahagian daripada kerjanya. Macam orang Yahudi, dia tak akan menyahudikan orang. Orang Yahudi, dia tidak akan menyahudikan orang lain. Dia hanya untuk orang Israel saja. Kalau ada orang lain nak masuk agama Yahudi, susah. Orang Cina ke, orang India ke, nak masuk agama Yahudi memang melalui proses dan pengiktirafan. Kadang-kadang dia tak iktiraf, orang tu ngaku dia David je, dia pakai bintang tu, Yahudi. Tapi dia tidak iktiraf sebagai orang, maknanya kalau dia diterima pun sebagai second class atau third class citizen Yahudi. Tapi dia agama Kristian, dia lain sikit. Agama Kristian ni ialah agama missionary. Misi dia, misi mengembangkan fahaman Kristian ni dari seluruh dunia. Pada asalnya, agama Kristian ni adalah akidah samawi dan juga akidah tauhid, tak ada masalah. Cabarannya adalah apabila sahaja 15 tahun selepas kematian atau wafatan Nabi Isa AS, datanglah seorang lelaki bernama Paul dan dia telah pun melakukan penyesatan terhadap agama Kristian ini. Dia telah menyesatkan agama Kristian ini dan akhirnya apa yang ada hari ini ialah Kristian yang sesat lah. Dan Kristian yang sebelum ini ada Kristian yang berasaskan tauhidik.
Jadi mana akidahnya akidah Tuhan yang Esa, Tauhid, akhlaknya akhlakul karimah, namun cabarannya ialah setelah sahaja berlakunya penyelewengan yang dilakukan oleh Paul itu, maka berkembanglah mereka sebagai agama Trinity atau agama berbilang-bilang Tuhan. Penyesatan berlaku dalam konteks akidah, walaupun dalam konteks akhlaknya masih dikekalkan. Sebab itu dalam kasih sayang dan sebagainya. Jadi Yahudi ini, dia akidah tak ada masalah. Akidahnya Alhamdulillah tak diganggu. Tapi masalahnya ialah keegoan dan kesombongan orang bangsa Israel. Bagi mengajar orang bangsa Israel dan para pendetanya, Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa AS untuk memperbaharui agama Yahudi. Memperbaharui agama Yahudi, meluruskan agama Yahudi. Uh, uh, meluruskan fahaman orang Israel terhadap agama Yahudi. Dengan memberi syariat-syariat baru kepada agama Yahudi. Syariat Tauhid dah. Tetapi ditentang oleh orang Yahudi, oleh pendeta-pendeta, akhirnya dibunuh Nabi Isa AS. Lepas saja Nabi Isa AS dibunuh, jadi misi kita tahu, Nabi Isa ni diutuskan ialah untuk membaiki perangai orang Israel yang beragama Yahudi, yang akhirnya memberi contoh yang tidak baik kepada agama Tauhid, iaitu agama Yahudi, kerana perangai bangsa Israel. Bila Nabi Isa AS datang, turun, dia cuba perbaharui. Ini ancaman bagi orang-orang Yahudi. Maka dia dah merancang dan membunuh Nabi Isa AS. Pada masa ini, orang-orang yang tak suka dengan bangsa Israel ini dah nampak. Dan dia pun ikut agama, ikut Al-Masih ini, iaitu Nabi Isa AS. Dan dia juga adalah berbangsa Yahudi, berbangsa Israel. Orang Israel yang so-called baik lah. Bukan pangai-pangai macam Israel yang lain. Jadi akhirnya mereka bunuh. Kemudian 15 tahun lepas itu datang seorang lelaki bernama Paul ini ke Jerusalem. Dia mengkaji tentang apa yang berlaku pada Nabi Isa AS. Kemudian dibuat kenyataan bahawa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Dengan mencipta beberapa fahaman akidah baru terhadap orang-orang Kristian atau orang-orang Nasrani. Akhirnya dia telah diancam bunuh dan dikejar beramai-ramai di Jerusalem. Dia lari ke Rom, ke Greek. Dan barulah dia mengembangkan agama fahaman Kristian yang baru di Greek ataupun di Rom, yang memahami bahawa Tuhan ada 3. Kata dia. Ini. Sebab tu orang-orang Kristian Nasrani yang berada di Jerusalem, di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu, mereka adalah yang fahaman akidah Kristian yang benar, yang lama dulu sebenar, dan mereka tidak suka dengan, tak kata bahawa Kristian yang ada di dunia ini sekarang ini adalah yang sesat. Yang ada di Vatican City, yang Paul itu sekarang ini di dunia, yang membawa misioneri ini adalah Kristian yang sesat. Dia Kristian yang 3 dalam 1. Tapi orang Nasrani yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu, akidahnya ialah akidah Nabi Ibrahim, akidah Nabi Isa AS. Dan mereka hidup aman damai dengan orang-orang Yahudi yang berada di sekeliling Masjid Al-Aqsa, termasuk orang Islam. Jadi orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani yang tinggal di sekeliling kota Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa itu aman damai, aman makmur, tenteram. Apa yang kita nampak sekarang ini ialah politik yang cuba ditunjukkan oleh agama lain bahawa Islam ni kena tindas, orang Kristian kena tindas, orang Yahudi. Sebenarnya menindas mereka adalah kerajaan Israel itu sendiri. Kerajaan Israel yang didominasi oleh orang-orang Zionis. Dia telah menindas dan menekan orang Kristian, orang Yahudi, orang Islam yang aman damai di sekeliling kota Masjid Al-Aqsa. Itu dia punya, dia kena clear bahawa sebenarnya ada orang Israel yang tak ada masalah, baik. Ada orang Nasrani yang tak ada masalah, baik.
yang ada, yang pahaman jelas, tetapi mereka terlalu sedikit dan mereka ditutup pemikiran mereka. Jadi atau ditutup daripada orang lain tahu. Ini yang kita kena tahu. Jadi orang-orang Israel yang ada pada hari ini yang berfahaman Zionis, termasuklah orang Kristian yang telah disesatkan ini, mereka inilah yang sebenarnya kalau dalam konteks teori pada hari ini, mereka lah yang menjadi tentera-tentera Dajjal. Dajjal dalam merosakkan agama di dunia ini. Okey, itu beberapa ringkasan yang dapat saya berikan berkaitan tentang Kristian. Kalau anda tidak nampak slide ni, tolong beritahu saya. Kalau tekan anda punya speaker dan begitu tak nampak. Sebab saya takut saya akan tergalih ke slide yang lain dalam keadaan saya tidak share. Baik, semua dengar. Kalau dengar, katakan dengar. Kalau tak dengar, beritahu. Kerana saya takut saya cakap seorang-seorang. Dengar. Boleh. Dengar Ustaz. Ya. Jangan menjerit. Sorry lah, hari ni kita cuti. Okay. Kristian ini kalau kita tengok yang bergambar yang berwarna purple terang dan berwarna purple muda ini ialah dalam dunia Kristian, di tempat-tempat yang mempunyai orang yang Kristian yang ramai. Iaitu yang purple tu ialah 50% lebih pada penduduk Kristian, dan yang warna macam pink tu ialah lebih daripada 10% adalah penduduk dia beragama Kristian. Okay, tak apa. Jadi dia mempunyai seramai 26 million lah. 26 million juta penduduk yang beragama Kristian. Kristian ni banyak-banyak mazhab lah. Tapi saya akan bincangkan basic mazhab mereka, terutama yang berada di Malaysia, kerana kita akan berinteraksi dengan mereka dan kita akan berdialog dengan mereka. Okey. Maknanya 1/10 penduduk adalah orang Kristian. Apa kepercayaan mereka? Kepercayaan mereka yang pertama ialah tentang dosa warisan. Dosa warisan. Dosa warisan ini adalah kesemua mazhab-mazhab yang ada di dalam Kristian yang dibawa oleh Paul, bukan Kristian yang berada di sekeliling kota Masjid Aqsa. Mereka percaya bahawa adanya dosa warisan. So, bagi bahasa paling mudah, anda boleh tengok pada otak anda boleh tengok ni, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi bahasa sedang, iaitu mereka kata bahawa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa di atas di syurga yang makan buah khuldi itu sebagai satu dosa, iaitu engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, arahan Allah Taala. Dan dosa itu sebagai hukuman dosa Nabi Adam dan Hawa itu, maka mereka telah dicampakkan ke muka bumi. Jadi siapa sahaja yang lahir dalam di atas muka bumi ini, dia sudah ada dosa sebagaimana dosanya Nabi Adam AS. So lahir-lahir kita je dah berdosa. Ini adalah kefahaman mereka secara keseluruhan mazhab yang ada tentang dosa warisan, original sin. Dalam Islam, baruah asliah, semua orang tak ada dosa. Lahir saja kita fitrah. Kulu waladun yuladun fitrah. Setiap anak yang lahir daripada ibu itu lahir dalam fitrah, tak ada dosa. Mak bapak dia yang akan jadikan dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi, dan apabila umur baligh, barulah dia menanggung dosa yang dilakukan atas dirinya. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Dalam konteks ini, kita ni menanggung dosa Adam, kata orang-orang Israel, kata orang Yahudi. Jadi ini dipanggil original sin. Ini adalah kepercayaan mereka yang amat bertentangan dengan kepercayaan kita. Dan orang Yahudi pun tak percaya. Inilah yang dibawa oleh Paul. Inilah dibawa oleh Paul tentang dosa. Yang kedua,
dia percaya bahawa Jesus is son of the God, adalah anak Tuhan. Ini kepercayaan. Saya tanya dengan orang Kristian, betul dengan aku? Jesus itu adalah anak Tuhan dan adalah Tuhan sekali. Dalam istilah Jesus ini, ialah Nabi Isa AS adalah Tuhan, kata mereka. Tapi dalam Islam, kita kena faham bahawa Jesus atau Nabi Isa itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang mulia, yang dianugerahkan Allah SWT keistimewaan tertentu, yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul, utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Allah. Dan kita tidak akan mengangkat para Nabi dan Rasul hingga mentakdiskannya, menkultuskan atau mensucikan dan mengangkatnya sampai menjadi Tuhan. Cuma kita tahu dia kasih Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia akan anggap sehingga menyembah dia. Dalam keadaan kelahiran Nabi Isa AS yang begitu magic lah, begitu luar biasa, di mana dia lahir daripada seorang perut ibu Maryam tanpa bapa. Prinsip kita sebagai orang Islam, tak ada mustahil si Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia itu memang daripada luar tabi'i, luar kebiasaan manusia. Tetapi Allah Maha Agung. Allah boleh buat apa saja, bahkan dari luar kemampuan kita berfikir. Itu adalah iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini prinsip kita. Jelas bahawa Tuhan Allah Taala boleh buat. Allah Taala boleh lahirkan bukan sahaja daripada perut ibu yang belum kahwin, tetapi jika Allah nak, dia boleh lahirkan kita perut haiwan, dari manusia. Boleh saja, tak ada mustahil dari Allah SWT. Tapi tujuan Allah nak menunjukkan kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nak memberikan satu tamparan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu yang terlalu bangga diri, rasa besar, dan mereka menunggu-nunggu Nabi seterusnya dalam bangsa mereka. Dan dia amat berbangga dengan Nabi dan Rasul berbangsa mereka. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan seorang Nabi dan Rasul daripada bangsa mereka, bangsa Israel. Nabi Isa AS cuma memperbarui agama dia. Dia terima tak? Dia kata dia nak seorang Nabi, tapi Allah Ta'ala utuskan Nabi dengan cara yang luar biasa, tapi nak memperbarui agama mereka. Mereka tentang. Ini kan pula seorang Nabi, ini Muhammad SAW yang bukan bangsa Yahudi, bangsa Arab, yang memberikan syariat baru, lagilah dia tentang. Nabi daripada kalangan bangsa dia, orang Islam ni orang yang rasis, dia hanya percaya bangsa dia saja. Itu pun dia tentang. Ini kan pula bangsa lain yang menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Jesus ini dia angkat, orang-orang Kristian mengangkat Jesus ini menjadi anak Tuhan. Ini poinnya kerja lah, supaya dia nak fight dengan orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, mereka percaya bahawa Jesus itu adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia di muka bumi ini. Dan dia mempercayai Tuhan Trinity, yang ini ada tiga dalam satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Ada orang kata Tuhan Ibu. Ini. Okay. Dan crucifixion ini ialah palang tadi lah. Kematian di palang salib. Ini adalah 5 perkara. 5 perkara yang menjadi asas kepada kesemua mazhab-mazhab orang Yahudi dalam kepercayaan ini. Pertama ialah dosa warisan. Kedua ialah kepercayaan bahawa Jesus ataupun Nabi Isa anak Tuhan. Ketiga, percaya kepada Jesus juga adalah Tuhan. Keempat, 3 dalam 1, Trinity. Dan yang kelima ialah pensaliban Nabi Isa AS. Di sinilah yang melihat perbezaan antara akidah orang Yahudi, akidah orang Islam dan akidah orang-orang Kristian. Tetapi Kristian yang paling banyak penyelewengan berlaku. Dan penyelewengan ini dilakukan oleh Paul yang menggerakkan Kristian sehingga hari ini, yang berpusat di Vatican City, di Rome. Ini ya. Jadi saya ingin simpulkan kesemuanya ini, keempat-empat ini, kelima-lima ini dalam satu kisah orang kampung
untuk menjelaskan kepada kita betapa penyelewengan dan kerosakan akidah orang Kristian ini luar biasa. Sehingga tidak boleh dijana oleh akal pemikiran orang yang logik sekalipun. Okey. Saya nak bagi mudah cerita, Bahasa Kampung akan menjelaskan kelima-lima original sin. Jesus is the Son of God, Jesus is the God, Trinity and crucifixion. Okey, pertama, saya nak buat cerita saya sendiri. Katakan saya ada kebun yang besar, ada kebun yang luas, kebun kelapa sawit. Kemudian saya panggil orang Indo ni kerja di sana, petik kelapa sawit. Wah, memang banyak keuntungan. Tapi di tengah-tengah pokok kelapa sawit itu saya tanam pokok durian. Ada tu, kata kita ada 100 ekar, kat tengah-tengah tu orang tak nampak, ada saya tanam pokok durian. Pokok durian musang king, ada blackthorn, dan ada kawan-kawan dia. Ada 2-3 pokok yang lebat. Saya cakap dengan pekerja saya, kau boleh petik buah kelapa sawit ni, tapi jangan sesekali kau dekati pokok durian ni, apatah lagi kau makan durian ni. Kalau kau makan dan kau petik buah durian ni, maka tamatlah riwayat kau sebagai pekerja aku. Kita beri amaran kepada pekerja-pekerja Endon. Maka dia bekerja. Kemudian saya pun ambil keputusan, saya nak keluar hari ni, ada kerja di luar. Jadi saya nak keluar ke kota. Jadi saya pun naik kereta pergi keluar kota. Jadi orang Indon yang kerja ni kata, ush, bos kita enggak ada ni. Tengok durian tengah ranum, sedap ni. Kan? Jadi katanya diam-diamlah. Mereka pun makanlah buah durian. Yang saya kata jangan kau makan buah durian musang king ni. Dia diam-diam, dia tengok kiri kanan kita tak ada, kita keluar kota, dia pun makan buah durian tu. Sedap. Sampai manjat pokok lagi. Kan? Rupa-rupanya tadi saya pergi tertinggal barang, nak cakap. Jadi kita pun U-turn, patah balik ke kebun. Bila kita patah balik ke kebun, kita tengok pekerja kita sedang makan durian. Jadi kita rasa marah kerana orang Indon ni makan durian yang kita larang. Kita mengamuk, kita pun halau dia dari Malaysia, kita ambil pasport dia, kita tendang dia masuk dalam bot, terus saja bot dia kata berpuluh-puluh hantar balik pekerja-pekerja tu. Pada pandai dia buat marah. Aku jadi marah. Maka dia pun dihantar pulang ke Indonesia. Jadi saya pun balik rumah dalam keadaan tenang, sebab dia pun dihantar secara haram, tapi pasport pada kita. Kita nak pastikan dia tak masuk balik kan. Kemudian kita kesian pula Indon ni kan. Ada anak, ada isteri datang dari jauh, kita buat dia macam tu. Jadi kita kata dengan dia, inilah, kita nak maafkan dia. Jadi kita pun panggil Indon tu balik. Jadi aku boleh maafkan kau. Dan kau boleh bekerja balik dengan syarat aku pukul anak aku sendiri. Saya pukul anak saya supaya orang Indon ni dimaafkan. Aku saya pukul anak saya, pukul sampai berdarah-darah. Nanti orang Indon ini akan mendapat keampunan dari saya. Dan akhirnya pukulan itu menyebabkan anak saya mati. Maka kematian anak itu, maka terbebaslah dosa orang-orang Indon tadi. Jadi anak saya ini telah melakukan pengorbanan demi mensucikan dosa orang-orang Indon ni yang tak ada kena-mengena dengan dia. Dia hanya ada kena-mengena dengan saya. Maka orang Indon tu pun mengangkat anak saya kerana berjaya membersihkan industri dia sebagai Tuhan mereka, ketua mereka. Dia takut dengan saya sebagai bos dia dan dia memuliakan anak saya yang mati tadi sebagai pembebas dosa mereka. Itulah yang saya nak jelaskan tentang bagaimana cara berfikirnya mereka tentang dosa warisan. Jadi crucifixion ini ialah pengorbanan yang dilakukan oleh
Nabi Isa itu merupakan untuk membebaskan dosa seluruh manusia di muka bumi ini, sehingga orang yang lahir di muka bumi ini lahir dan kerana fitrah kata dia kerana kematian disalibnya Nabi Isa, maka wajib menyembah Nabi Isa pada pahaman mereka. Dan oleh kerana itu, Jesus dan Nabi Isa ini adalah Tuhan Trinity. Dia ada Tuhan, dia ada Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Ketiga mereka ni satu. Dia kata Tuhan ni adalah Tuhan. Kemudian dia boleh menjelma sebagai manusia, sebagai anak. Ketika dia anak, dia bukan bapa. Tuhan bapa, dia anak. Jadi ketika dia berurusan, dia Ruhul Kudus. Dia bukan anak, dia bukan bapa. So dia Ruhul Kudus. Sebab itu sebenarnya kalau kita tanya orang-orang Kristian, dia kata Tuhan tetap satu. Allah satu. Tapi Allah boleh menjelma dengan 3 bentuk. Sebagai Tuhan Bapa, dan pada masa yang sama, dia akan bertukar jadi Tuhan Anak, dan pada masa yang sama, dia akan bertukar sebagai Roh Kudus, kata dia. Lepas tu kata satu, tapi cuma dia ada 3. Ada 3. Beginilah penjelasan sedikit tentang orang-orang Kristian. Okey, yang pertama ni saya dah jelaskan tadi tentang dosa. Dosa, tengok ni saya dah huraikan dalam cerita saya tadi tentang makan buah khuldi, katanya kata buah apple. Ini adalah ayat, ini adalah dalam surah di dalam Bible, tentang kisah bagaimana kehidupan Adam dan Hawa. Eve itu Hawa lah yang disumpah, kata dah di chase out from heaven, kemudian mati. Inilah dia sebenarnya dosa warisan, kata. Okey, dan ada dalam ayat mereka. Saya ada bagi, nanti akan bagi share ni untuk pengetahuan saya nak, sebab nanti kita akan jumpa dengan orang ni. Dan sebenarnya di sinilah kita akan tengok macam mana kelemahan mereka, dan apabila kita nak berdialog dengan orang Kristian, bukan nak berdebat, dialog dulu, nak bagi dia fikir sebenarnya tak masuk akal cara akidah kau ni, tapi dengan cara yang baik lah, jangan sampai kita bergaduh. Kita tidak mengajar anda untuk menjadi seperti kaedah yang digunakan oleh Dr. Zakir Naik. Zakir Naik ini bagus cara dia, tapi pendekatan dia yang dia akan berdialog tu, dia akan berdebat sampai dijatuhkan tu, orang yang macam orang Malaysia ni tak sesuai. Bagi kalau orang barat mungkin sesuai, main pakai tam ni kan, bagi orang dia tak bawa hati. Orang Malaysia ni dia mudah kecil hati. Mungkin cara dia tak sesuai di kawasan sini, tapi sesuai di kawasan lain. Itu Zakir Naik. Inilah dia. Dia nak dibebaskan dengan pelbagai cara. Okay. Iaitu CBO. Inilah dia. Maka Allah Ta'ala nak berkata pahaman, nak bebaskan tadi, dia melahirkan anak dia tanpa bapa ini, menunjukkan ini adalah anak Tuhan, kata, dan dibunuh anak dia sendiri melalui peristiwa saliban supaya seluruh manusia membebaskan dosa manusia. Okey. Ini. Maka ini tentang Maryam anak dara. Okey. Maka lahir Rasulullah. Okey. Maka berlakulah penyaliban, sacrifice. Maka kerana itu, maka Allah Ta'ala menerima, kata dia, Tuhan telah menerima pengorbanan Nabi Isa ini untuk membebaskan dosa manusia. Sedangkan itu anak dia sendiri yang dibunuh. Dia kata, can forgive. Okay. Sebab itu, apabila orang-orang Kristian ni nak bertaubat, dia kena jumpa padri dalam kotak tu, kat gereja kotak. Dia kata, ngaku. Nanti pada dia kata, of the name of God, dengan tangan aku yang dengan Tuhan, maka aku bebaskan kau dari berdosa kau. Sebab itulah, sebab apabila Nabi Isa telah disalib, jadi pendeta-pendeta inilah yang mengaku sebagai tangan-tangan Tuhan, kerja dia memaafkan orang. Okey. Salvation ni artinya ialah pengorbanan ataupun
penghambaan diri. Ini tentang Kristian. Jadi dia percaya tentang taubat, tentang dosa, tentang uh, apa ni, perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan dan kejahatan. Di Kristian. Jadi dia kata orang Kristian ni akan masuk dalam syurga. Pasti akan masuk syurga dengan walaupun dia telah membuat dosa. Kerana apa? Kerana Nabi Isa telah pun menghapuskan dosa dia dengan Nabi Isa melakukan confession ini. Pada Tuhan. Ini gambar-gambar yang ada di Rom. Gambar-gambar sebenarnya bukan Nabi Isa. Ini adalah dia punya Nabi Isa punya gambaran mereka. Sebenarnya tak boleh dalam Islam, kita tak boleh menggambarkan para Nabi dan Rasul. Jadi kita tidak anggap ini sebagai Nabi Isa. Ini kepahaman mereka. Lepas tu dia kata lepas dibunuh saja, Nabi Isa ni dia angkat balik ke kematian. Ini semua adalah kitab-kitab Injil yang telah dimanipulasi oleh Paul. Ini dia dapatlah jadi Tuhan sebab dia hidup balik. Dah mati hidup balik, maka dia adalah Tuhan pada pandangan mereka sebagai Ruhul Kudus. The Father is a God and the Son is a God. The Holy Spirit is a God, but there is no three God but one God, kata dia. Itu dia kata. Dia tanya dengan padri sini, dia kata memang betul, Tuhan ada satu. Tuhan ada satu, kata padri tu. Dia tanya dia. Habis kata dia, semasa dia jadi bapa, dia bukan anak dan bukan Holy Spirit. Satulah. Ketika dia beraksi sebagai seorang anak, dia bukan bapa, bukan Holy Spirit. Satulah tu. Ketika dia beraksi sebagai Holy Spirit, dia bukan Tuhan bapa, Tuhan anak. Satulah tu. Semua dia menjelma dalam tiga. Dia gini, dalam Islam yang menjadi rosak ni, dia nampak bila dia cakap, satulah ni. La isya kami selih syait. Prinsip Tuhan tidak akan menjelma. Tidak akan menjelma dengan apa-apa jelmaan sekalipun di muka bumi yang kita boleh tentu kita pandang, lihat, dengar dan hidup. Tidak. Kalau ada pun itu hanya para malaikat yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan itu tidak berjisim. Tuhan itu tidak memenuhi tempat, tidak terungkap dengan ruang dan masa. So kalau kita kata dia kadang-kadang jadi bapa kepada anak, ini sudah bertentangan dengan ketuhanan itu sendiri. Maknanya ada elemen manusiawi. Tuhan bukan manusia. Allah SWT bukan manusia. Ta'ala adalah zat dia tersendiri. Berdiri atas kakinya sendiri. Inilah dosa. Kemudian dia dibangkitkan. Kemudian inilah dipanggil pengorbanan. Sin, Son of God, is a God, Trinity. Ini. So, dalam bahasa mudahnya orang Kristian ini, mereka tahu bahawa tentang itu dosa, ada dosa warisan dan dosa sebenar. So untuk itu sebagai seorang hamba, dia kena berakidah bahawa pahaman orang Kristian ni, Son of God, Jesus is God. Jesus itu adalah Tuhan dan Jesus adalah anak Tuhan. Dan tiga dalam satu. Maka untuk mendapatkan ketiga-tiga tadi, dia kena buat salvation, iaitu pengorbanan, perhambaan. Apa itu memperhambakan diri? Melalui crucifixion, iaitu penyaliban tadi. Inilah dia. Okay. Dialognya dalam konteks Quran. Apa cabaran kita untuk menghadapi. Dan sudah pasti dialog kita dengan Bible. Sebab Bible dia ada Bible yang sentiasa telah banyak perubahan. Al-Quran tidak berubah. Itu Bible dia macam-macam. Dan juga melalui logik. Kita lihat daripada Bible, Al-Quran dan juga logik tentang origin sekitar. Tadi saya jawablah, tapi silat ini yang Syakir, yang saya ambil ni nota ni daripada ISS, iaitu Islamic Foundation. Jadi daripada Syakir ini adalah kalau kita kita latih para pendakwah-pendakwah untuk kalau fight dengan orang Kristian, ini cara dia.
Pada orang Yahudi je, tapi sebab kat sini banyak Kristian, maka itu banyak slide kita lebih banyak tentang Kristian lah. Orang Yahudi tak ada kat sini. Okay. Sekarang ini ialah dalam prinsip kita ialah dalam Al-Quran tentang dosa pure nature versus sinless nature. Maksudnya lahir-lahir kita ni fitrah. Lahir-lahir saja kita fitrah. Lahir-lahir kita tak dosa. Dalam Quran. There's no bear and burden will bear the burden of others. Ini dalam surah Al-Isra ayat ke-17. Surah yang ke-15 ini ialah surah Al-Isra. Allah Ta'ala menjelaskan tentang kita tidak menerima beban dari orang lain. Kita tidak akan menanggung beban dari orang lain. Jadi beban kita ni kita tidak akan menanggung beban orang lain dalam Al-Quran. Begitu dalam surah An-Nisa ayat 111 berkaitan tentang siapa yang buat dosa itu adalah dosa ditanggung sendiri. Dalam surah Az-Zumar Allah telah menjelaskan tentang tidak ada burden, kita tidak menanggung dosa masalah orang lain. Dalam Bible pula dia dalam Bible reject original sin. Dia kata dalam konteks ini sebenarnya dalam Bible pun tulis sebenarnya dia pun tak percaya, dia tidak meyakini tentang dosa sebenar ni atau dosa warisan. The son shall not bear the sin of the father, neither the father bear of the sin of the son. Ini dalam Bible sendiri tulis bahawa anak tidak akan menanggung dosa bapa. Masuklah juga bapa tidak akan menanggung dosa anak. Masalahnya sekarang ni ialah mereka cipta sendiri, dia tak rujuk pun pada Bible. Sedangkan Bible tu pun mereka dah ubah. Paul dah ubah Bible. Jadi yang ada ialah Old Testament dan New Testament, iaitu Taurat dan Injil. Dan dah jelas dalam Bible pun tak ada. Carilah dalam surat mereka Jeremia ayat yang ke-31 ada menjelaskan tentang anak tidak akan menanggung dosa bapa. Jadi bapa tidak menanggung dosa anak. So, kenapa dia tak ikut Bible? Itu dalam surat Ezekiel yang ayat ke-20 ni, the person who sin will die, the son will not bear the punishment of the father in iniquity. Kata kalaulah dosa, jadi seorang itu mati dengan dosanya, maka anak dia tidak akan menanggung punishment. Jelas menunjukkan bahawa dia ada dosa warisan. Dosa warisan ni sebenarnya tidak ada di dalam Bible. Dia ada dalam pahaman padri-padri mereka saja. Sebab ramai dia bukan baca Bible pun, nyanyi tak tahu pun dia tak baca semua. Okay. Dari sudut logik pun memang kalau sudut logik pun tak masuk akal. Macam mana dosa ini boleh diwariskan? Kata dia kalau dalam konteks spiritual, fizikal. Tuhan. Ni kalau dia Tuhan, Adam dijadikan oleh SWT. Kita pun dijadikan oleh SWT. Kita bukan anak Adam. Maknanya di sini ialah memang kita keturunan Adam. Tapi kita adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan ke muka bumi ini. Mengapa dalam konteks spiritual kita mewarisi? Sebab kita ada kena-mengena. Adam berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Problemnya kalaulah kita terima sebagai peristiwa bahawa itu ada masalah Adam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kena-mengena dengan kita? Dan kita dilahirkan peristiwa dah lama berlaku dah. Tak masuk akal. Kalau fizikal kan, lelaki sama perempuan dapat anak. Itulah suci. Anak yang suci iaitu perkahwinan sah, lelaki sama perempuan dapat anak. Jadi sebagai pahaman kita, anak tu tak ada, kenapa pula ada kena wariskan? Sebab anak tu adalah anak yang suci. Konteks logik lah. Ini dalam gereja Katolik. Still the transmission of original sin is the mystery
And when cannot full understand, dia senjata. Dia pun tak faham dan akhirnya dia kata kita pun tak faham kenapa adanya original sin ni. Sebab dia terlalu misteri. Ini gereja sendiri tentang Son of God, anak Tuhan. Dalam konteks logik, dia binatang-binatang. Dalam konteks logik, kucing melahirkan anak kucing. Okey. Kuda melahirkan anak kuda. Jadi, kalau Tuhan lahirkan, kalau Tuhan tu dilahirkan apa nama Nabi Isa, kata dia, Nabi Isa lahirkan, mestilah Nabi Isa ni adalah jelmaan Tuhan. Macam itu ke? Kalau macam tu, maknanya manusia. Bila manusia, Tuhan dalam laisa kamitslihi syai', itu bukan Tuhan, itu manusia. Jadi tak masuk akal. Tak masuk akal bila kita menyatakan tentang anak Tuhan, the Son of God. Sebab dia kalau lahir kenapa lain? Macam mana lahirnya tu? Kan? Kalau Tuhan itu kalau dia kata memanglah, tapi kefahaman mereka ialah Tuhan yang maha segala-galanya, takkan anak dia macam tu. Senangnya kena bunuh umur 33 tahun. Macam tu. Okey, dalam Al-Quran Allah SWT dalam surah Yunus Allah telah menjelaskan, they said Allah has taken our son. Exalted is he, it is the one of need, has taken a son. Perkataan Allah Ta'ala telah dalam surah Nabi Yunus itu bukan anak, maksudnya ambil seseorang yang lain. Surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Indeed, express gesture over like Adam. Ini Allah telah jelaskan dalam Al-Quran tentang Son of God. Dalam Bible dia menyatakan tentang you David are my son. Today I got have forgotten. The son of state, the son of Abdan, the son of God. Ini adalah penjelasan dalam Bible tentang itu anak Tuhan ini. Okey. Isu Jesus sebagai Tuhan. Kita dalam Islam tidak ada istilah manusia akan berubah jadi Tuhan, tak ada. Jesus adalah dia tetap nabi dan rasul, jadi tidak diangkat sebagai Tuhan. Dalam surah Al-Maidah menjelaskan, dalam surah Maryam Allah telah jelaskan. Boleh baca tengok. Kemudian tentang kalau kita baca dalam Bible pun menjelaskan tentang bahawasanya dia bukan Tuhan. God is human form. Jesus claimed to be God. Jesus did many miracles. I am God. Worship me. Ada tak perkataan-perkataan ini di dalam Bible? Tak ada. Tentang arahan untuk menyembah Jesus. God is not a man. Dalam surat Numbers, bilangan ayat 23. Ini dalam Bible ni kan, God is a spirit and is worship. Okay. No man called here and worship. Ini adalah tentang kenyataan bahawa Jesus itu bukan Tuhan. Trinity. Dan Al-Quran memang kita reject lah, dan ada di dalam surah An-Nisa ayat 171, boleh cari. Dan surah Al-Ma'idah ayat 73, boleh cari. Kemudian 3 dalam 1. The word Trinity in the Bible. Tak ada pun perkataan Trinity dalam Bible. Sedangkan yang ada, here O Israel, wahai orang Israel, ya ahyuhal Israeliyun, the Lord our God is Lord of the one. Dia cerita tentang satu, dia tak cerita tentang 3 dan 1. Menjelaskan
dan surat Asiyah. Ni apa ni, Bible juga. Okey. Untuk pemahaman kita tentang Trinity secara logik, kalau A adalah X, B adalah X, mana A sama dengan X lah. A sama dengan B lah. Sebab dua-dua adalah X. Kata dia, father is God, son is God, but father is not son. Kan macam pening. Kalau bapa tu adalah Tuhan, anak tu Tuhan, mana bapa dengan anak sama lah, dua-dua Tuhan. Tapi kalau tak, itu sebenarnya dah tak masuk logik. Ini misteri-misteri je. Ini tentang penyaliban je lah. Okay. Jadi symbol, we kill Christ Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. Ni. Ayat berkaitan dengan perkara tersebut lah. Pembunuhan lagi. Dalam Bible pun menjelaskan. Tapi kalau tengok Bible yang mana lah. Kalau Bible yang Paul dia buat cerita lain. Okey. Dalam conspection juga, Jesus selogik 1% adalah Tuhan dan 1% adalah lelaki. Kita fikir lah, macam nak faham tu. Dia lelaki yang 1% lelaki dan 1% Tuhan. Dia memang tak boleh fikir, tak masuk. Okey. Dalam konteks ini ada missionaries, orang-orang Kristian ni dia ada gerakan-gerakan melalui media, filem. Dia mempromotkan fahaman-fahaman missionaries dia, fahaman kristianisasi. Seperti di dalam Avengers, banyak kisah-kisah dia di dalam Al-Quran, di dalam movie-movie mereka, dia mempromotkan fahaman-fahaman Kristian yang telah disesatkan dalam gerakan mereka, dalam filem, media, cerita Avengers, cerita macam-macam lah cerita, tetapi dia masukkan elemen-elemen dia, Superman lah dan sebagainya. Tentang bagaimana ini ini macam mana mereka masuk ke dalam missionary kita lah untuk cuba menyesatkan orang Islam. Kalau kita tengok dalam cerita Superman pun menjelaskan, we could be great people, Al-Kal, Superman, if we wish to be. The only like is show the way is reason above all why. Send them to you, my only son. Dia cuba menyamakan Superman ni macam anak Tuhan datang ke sini. Dia tengah mempromosikan secara diam-diam kisah. Okey. Kita dah habis untuk yang ini. Sebelum saya nak share lagi satu benda ni. Sekejap. Sekejap ke? Sebelum saya pergi ke presentation yang seterusnya. Ada siapa nak tanya? Halo? Halo? Tak ada. Halo? Tak ada. Tak ada tanya? Faham dah? Ada Ustaz. Confirm ke tak ada? Ke baru buka? Yan. Ustaz, Ya, Ustaz kata tadi ya Yahudi dengan Kristian tu lain kan? Dia Nak tanya maksudnya ada je Yahudi yang agama Kristian macam tu? tak ada. Maksud saya gini. Agama Yahudi dan agama Kristian ini untuk orang Israel. Orang Yahudi, dia kata orang ke Yahudi hanya untuk orang Israel. Tapi oleh kerana perangai orang Israel pening-pening, maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa AS untuk memperbaharui
syariat orang-orang Israel dengan membawa syariat Nasrani. Akidah sama. Akidah tak berubah. Syariat Nasrani kerana bagi memperbaiki perangai orang Israel pada masa itu. Jadi agama Yahudi dan agama Islam ini untuk agama Kristian ini untuk orang Israel. Tetapi bila sahaja Nabi Isa AS wafat, 15 tahun lepas tu Paul datang yang dia membawa Kristian yang sesat, yang semuanya berada di Eropah. Jadi yang saya cakap tadi, sama dari sudut akidah, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Islam yang berada di persekitaran Masjidil Aqsa. Yang duduk dekat Masjidil Aqsa tu akidahnya sama, akhlaknya sama, biji macam kedua-dua. So dia maknanya saya kata tadi, agama dia kalau dia Yahudi pun dia ikut syariat Yahudi, tapi dia menghormati dan baik dengan orang Kristian, dan orang Kristian yang ada di sana menggunakan syariat Kristian, akidah sama, dan juga orang Islam yang ada di Baitul Laham ataupun di Masjidil Aqsa. Yang tak sama ni orang Kristian di luar daripada Masjid Aqsa tadi, kerana Kristian tu dah disesatkan. Jadi jadi orang-orang Yahudi, sebab ingat perangai orang Yahudi dia tak akan masuk Kristian, sebab walaupun orang-orang Yahudi je nakal, yang mana baik-baik itu, dia tetap percaya bahawa tentang agama Taurat, kitab Taurat ni. So tak ada keperluan dia nak berpindah ke agama Kristian kerana akidah sama. Dan perangai orang Yahudi atau orang Israel yang baik-baik itu memang dah baik. So dia tak perlu berpindah kepada Kristian, dia tak ada masalah. Kerja orang Kristian yang ada. Jadi tujuannya ialah untuk baiki orang-orang Yahudi yang perangai buruk tadi. Oh. Faham. Sebabnya saya baca dalam ni dia kata Yesus menganjurkan penyebaran agama yang dibawanya hanya kepada umat Yahudi saja. So saya ingatkan. Dia umat Israel lah tu. Kadang-kadang kita kena ingat, Yahudi tu agama, Israel tu adalah kadang dalam nota-nota kita ni kadang-kadang, saya pun kadang-kadang tersalah tulis apa semua. Nota-nota luar, macam bila kadang-kadang kita kena ni dalam pemikiran kita, umat tu kan, orang itu ialah orang, manusianya, bangsanya Israel. Agamanya Yahudi. Orang Israel juga yang diperbaiki agamanya telah mendapat syariat Nasrani, agama Kristian, maka dia beragama Kristian. Cuma orang agama Kristian ni dia boleh berkembang kepada bangsa-bangsa yang lain. Orang Yahudi, dia orang Kristian, orang Yahudi hanya untuk orang Bani Israel. Dan sebenarnya orang Nasrani pun untuk Bani Israel. Tapi Nasrani yang disewengkan oleh Paul inilah yang dikembangkan kepada agama bangsa-bangsa yang lain. Hanya Islam saja untuk semua bangsa. Tapi Yahudi dan Nasrani ini untuk bangsa Israel. Ada soalan lain? Okay, Ustaz dah tak ada. Dari saya dah tak ada dah. Yang lain tak ada? Ada kot Ustaz. Ada kot juga yang lain tu. Kejap. Saya nak tambah sikit lagi ni. Saya akan share. Mana ni kejap ini tambahan saja. Sebenarnya tadi kita dah detailkan tadilah. Ini hanya untuk kita faham tadi. Okey. Faham. Tentang penting. Tentang sejarah Kristian sekejap. Saya ingat dalam 5 minit itu saya nak terangkan. Kisah orang Kristian ialah orang mengikut ajaran Jesus Christ. Christ. Orang Kristian ialah orang-orang yang mengikut ajaran Jesus Christ. Jesus Christ ni Nabi Isa AS. Ini orang putih lah. Ini bukan Jesus Christ-nya. Dalam Islam tak boleh tunjuk muka dan ada apa. Tapi nak beritahu bahawa dia seorang Yahudi. Sebenarnya maksudnya seorang orang Bani Israel. Nabi Isa ni Bani Israel. Yahudi ni kalau akidahnya akidah Yahudi dengan akidah Kristian tak ada masalah, sama dua-dua. Yang disesatkan tu ialah Paul. Kristian jadi ni. So, kenapa orang Kristian puja orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi?
orang Yahudi kata mereka kepada Nabi Ibrahim. Okey. Ini kita tengok balik yang minggu lepas punya presentation saya bagi dia YouTube yang sejarah ketiga-tiga agama yang berpusat daripada Nabi Ibrahim AS dan keturunan Nabi Yaakob apa semua tu. Nak bagi sebenarnya dalam kata ini ialah nak beritahu sebenarnya orang Bani Israel yang hari ini dia tak mengaku agama Kristian ini atau dia ni nak orang Yahudi nak orang Kristian dengar cakap dia. Orang Kristian nak dengar orang Yahudi dengar cakap dia. Pada hakikat dalam sejarah, mereka ni adalah satu bapa, datuk, itu Nabi Ibrahim. Dan mereka satu keturunan. Ini. Nak beritahu tu je lah. Okey, ini Taurat. Okey. Ini bagaimana orang Yahudi membaca Taurat ataupun Hakam. Ini gambar tentang apa yang ada di Masjid Al-Aqsa. Kawasan-kawasan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada orang Yahudi di sini. Ini gambar tadi lah tentang Nabi Isa AS. Tapi ini bukan gambar Nabi Isa. Ini ilustrasi mereka saja. Kalau dihukum orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi ni geram dengan dia kan sebab dia memperbarui je, nak kena bunuh. Kemudian jadi ini kisah lah. Okey. Ini. Kemudian saya nak kongsi satu lagi. Okey. Biasa ni tak payah ni. Okey lah, saya ingat untuk Kristian macam dah habis. Ada siapa nak tanya? Yang lain ni sama. Okey. Okey, nanti 11.30 ada ujian. Saya minta anda agar jawab soalan. So, tengok nota ni. Saya akan share lagi satu bahan daripada untuk Kristian. Tapi dalam nota kita yang saya bagi tu dah cukup dah. Dah cukup untuk semua. So, saya harap tidak ada masalah. Baik, saya ingin ambil kesempatan ini untuk memastikan anda semua, tolong pastikan jangan sampai terlepas lah. Anda ada 30 minit untuk menjawab ujian tersebut. Sebelum pukul 11 malam ni. Bila-bila tak kisah. Tapi bila anda mula, mesti dalam 30 minit siap. Satu. Yang kedua, kalau nak ikut minggu ni adalah minggu terakhir masing-masing menghantar assignment peribadi. Assignment peribadi dan video. Video ni saya minta anda upload di dalam grup. Jangan bagi kat saya, ambillah data saya. Berat tu kan. Jadi, ada masuk dalam grup anda. InsyaAllah Ta'ala dia akan memudahkan kefahaman anda tentang tajuk yang anda berikan. Okay. Assignment peribadi dan video peribadi tadi. Di grup private group perbandingan agama. Upload kat situ. Untuk grup kumpulan, mulai pembentangan minggu hadapan, ada 2 minggu untuk bentang kumpulan. Jadi pembentangan saya akan bagikan senarai pukul berapa. Jadi sebelum hari Rabu depan, tolong email kepada saya PowerPoint sama ada dalam bentuk PDF atau yang bukan PDF. Jadi saya akan kontrol dari sini. Bila saja pembentangan kumpulan pertama, sudah senarai nama, dia akan bentang. Saya akan paparkan dalam ni, kemudian yang lain boleh dengar dan tengok. Jadi saya akan kliklah satu-satu dengan sirakam untuk dapat markah anda. Kemudian 2 minggu sebelum exam, tolong betulkan kalau ada pembetulan dalam assignment kumpulan tadi, baru email kepada saya. Dan untuk saya baikilah kalau anda yang terbaik untuk anda, alhamdulillah. So, pada akhir 14 pertemuan, saya akan masuk markah. Sebelum 3 bulan, saya akan hantar markah. So, markah yang anda tahu hanyalah markah 60 markah ujian kuis. Anda boleh tengok balik, anda tahu markah anda berapa. Hampir saja pukul 12 nanti, malam ni, anda dah tahu dah markah anda berapa. So, anda dah tahu daripada ujian pertama sampai ujian ke-6, nanti ada lagi, ini ujian ke-5 sampai ke-6, nanti ada ujian ke-6, dia ada tahu 60 markah anda. Lagi 40 markah tu adalah markah rahsia, iaitu markah assignment peribadi, presentation peribadi, assignment kumpulan, presentation kumpulan. Jadi 40 markah tu adalah rahsia.
So bila rahsia ni jadi jangan main ni. Kalau anda tak hantar, bermakna anda automatik hilang 10-20. Sebab yang saya itu markahnya saya tak beritahu. Yang lain tu boleh, kita boleh beritahu. Sebab anda boleh tengok dalam sistem sekalipun. Ada siapa nak tanya? Anak-anak semua dah nak masak dah. Ustaz, Ya. Ustaz, yang individu tu, yang penulisan tu saya dah email kat Ustaz. Cuma video je Dah dapat. tak upload lagi. Video tu pergi je dekat ni. Janganlah lama-lama. 3-4 minit, 5 minit cukup. Nanti letak masuk dalam grup tu. Lama-lama tu jadi berat. Guna handset. Bila rakam dengan handset apa kita tu, lepas tu pergi daripada handset kita tu ke dalam tempat ke dalam page private tu, send dekat situ atau download di situ. Kalau kita nak mudah sebenarnya, anda pergi terus ke situ, pergi dalam masuk sebab anda dah jadi kumpulan tersebut, masuk dalam grup tu, tengok dekat live, tekan live kat situ, rakam diri anda dalam live tu. Bila automatically dia tak akan bebankan handset anda punya data dekat situ, lepas tu stop. Tersilap sikit tak apalah, awak nak bising ke apa, tak ada, mesti tengok isi je. Jadi anda boleh dalam bentuk cakap, tak ada slide pun tak apa, anda cakap pun apa, sebab anda dah ada buat assignment tu. Puan Hidayat Sayu ada masalah? InsyaAllah itu je. Baik, ada lain? Okey, saya ingat saya pun tidak mau menzalimi pada pekerja semua. Ni hari cuti Taipusa, walaupun kita tempat tak perlu cuti pun, saya tak tahu kalau ada yang terlibat dengan kad kabadi, tak ada nama juga menzalik, tak ada lah. So saya ingat itu saja untuk pagi ini. Wallahualam, terima kasih banyak. Mohon ampun dan maaf kalau ada tersilap dan kata kata. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta